Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan, di atas segala pemberian. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat sentiasa memperbaiki amalan agar lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak. Syakib Zulkifli, jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Ahlan-ahlan Kak Ju, Mak Zai dan juga Osman Man serta Siti Lan serta semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Nasdiah Zirawati, Fauzan Muhammad, Muhammad Hardi, kemudian Mazna Abu Bakar, Ummi Naimah, Ummi Zayhadi, Faridah Manaf, Maziah Yusuf, Rani Idris, kemudian Az-Zahra, Hasmi Zurina Sya'ari, Safia Safian, Ummi Naimah, Nurisa Wan Hasan, kemudian Salmah Uthman, Hasmi Zurina, Syed Ahmad, Ayu Muhammad, Safia Safian, Zahini Wahid, Ana Sukaimi, Habibah Suib, kemudian ahlan-ahlan Safia Syarif dan juga Zianab binti Husainab, Muhammad Mustafa, terima kasih banyak-banyak, Muhammad Fauzi bin Ali, kemudian Hasnah Muhammad Doya dan Rafi'ah Muhammad Saleh. Ahlan-ahlan kepada semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Insya-Allah pada petang ini dalam tempoh 30 minit kita nak sambung pembacaan kita daripada buku Mahsyar, yang mana kita akan berkongsi apa yang bakal berlaku selepas daripada kehidupan kita di dunia. Bila kematian telah menjemput, bila malaikat maut pada waktu itu telah mengambil nyawa kita, maka apakah situasi kita di alam-alam yang berikutnya? Dan kita masih lagi berada di alam barzah, terminal yang pertama, perhentian yang pertama selepas daripada kehidupan dunia dalam perjalanan kita pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siri yang sebelum ini kita telah baca berkenaan tentang Al-Quran adalah antara yang bakal menemani pembacanya sewaktu dalam kubur. Lalu mungkin kadang-kala ada orang kata sibuk, tak dapat nak baca setiap hari Al-Quran, ataupun pada waktu itu tak ada kesempatan. Maka kalaulah kita tak dapat untuk baca setiap surah, maka sekurang-kurangnya janganlah kita tinggalkan surah berikut untuk selamat daripada siksaan kubur. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-155.
Maka pada muka surat 155, penulis membawakan tajuk Al-Mulk, penyelamat kubur. Maka antara surah yang kita tahu sangat-sangat penting untuk baca adalah surah yang berada pada permulaan juz yang ke-29, iaitu suratul Mulk, surah yang ke-67. Maka kata penulis buku, suratul Mulk adalah sebenarnya penyelamat kita daripada siksaan kubur. Maka kita patut amal, patut istiqamah, patut baca, patut jadikan sebagai rutin harian membaca suratul Mulk, yang mana sebenarnya tak lama pun. Kalaulah kita baca dengan pada waktu itu secara hadar, secara segera, maka pada waktu itu ianya ambil masa lebih kurang 5 ke 6 minit. Kalaulah kita baca dengan tadwir, pertengahan, maka mungkin ambil masa hanya 10 minit, tak lama. Dan pada waktu itu 10 minit daripada 24 jam setiap hari, sebenarnya tak lama. Dan ada orang yang dah hafal, dia boleh baca sambil berjalan ketika mana nak tutup mata untuk tidur. Ada orang yang mungkin perlu pegang Al-Quran. Apapun, marilah sama-sama kita berazam untuk menjaga suratul Mulk, yang mana pada petang ini penulis berkongsi tentang hadis-hadis, tentang riwayat berkenaan tentang suratul Mulk, menyelamatkan pembacanya daripada siksaan kubur. Minta maaf terlanggar. Okey, riwayat yang pertama adalah riwayat Ibnu Majah. Riwayat Sunan Ibnu Majah, riwayat yang ke-3786. Maka penulis membawakan riwayat ini, perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Quran." Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah. Adalah Al-Quran ada satu surah. Berapakah jumlah bilangan ayatnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathuna ayah." Ianya mempunyai hanya 30 ayat, tak panjang pun. Nabi tak adalah suruh kita baca surah Baqarah setiap malam ataupun surah Ali Imran, hanya surah Al-Mulk Nabi suruh baca. Maka Nabi bersabda ianya mempunyai 30 ayat. Tapi apakah kelebihan kalau membacanya? Sabda Nabi, "Syafa'at li sahibiha hatta ghufiralah." Maka surah ini dapat memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya, hatta ghufiralah, hinggalah pada waktu itu orang tersebut diampunkan. Maka orang yang baca surah Al-Mulk, maka Al-Mulk akan minta dengan Allah, "Ya Allah ampunkan dia, Ya Allah ampunkan dia, Ya Allah ampunkan dia," sehinggalah pada waktu itu orang tersebut akan diampunkan. Maka ini syafaat. Ini adalah syafaat. Kan kalau cuba kita lihat, kalaulah dekat dunia kita ada kabel contoh, ada kabel. Saya pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana pergi Indonesia baru-baru ni pada bulan 11 ketika mana pergi Jakarta. Maka pada waktu itu mudah urusan, sebab pada waktu itu ada orang bantu dan tolong. Pada waktu itu pasport diambil, kita sekadar lalu je. Mereka yang pada waktu itu tolong, bantu dan sebagainya. Itu baru dekat dunia. Ataupun contohnya ketika mana dekat hospital sakit, pernah masa pada waktu itu operate kaki dekat hospital. Maka pada waktu itu doktor tersebut kenal, dia banyak mudahkan urusan. Itu baru kat dunia. Kat dunia kalaulah ada orang bantu kita, maka pada waktu itu kita rasa dah lega, dah mudah, pada waktu itu dah gembira dan bahagia. Itu dekat dunia. Tapi bayangkan kalaulah pada waktu itu diampunkan dosa, dan pada waktu itu diberikan syafaat berterusan sehingga diampunkan dosa, maka apakah bayaran dia? Apakah fees dan yuran dia? Membaca suratul Kahfi setiap malam. Setiap malam. Kalaulah kita tahu betapa dahsyatnya kubur. Sekarang ni kita tahu, cumanya kita tidak mengalaminya lagi. Kita belum pernah memasukinya lagi. Tapi kalaulah kita dapat rasa betapa dahsyatnya apa yang ada dalam kubur, maka nescaya kita akan ambil peluang untuk membaca suratul Mulk setiap malam. Maka sabda Nabi SAW, orang yang membaca surah ini 30 ayat, maka ianya akan memberi syafaat kepada orang tersebut sehingga orang tersebut diampunkan, sampai diampunkan. Pada waktu itu dia akan bersama dengan orang ini.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kata sabda Nabi SAW pada penghujung riwayat ini, sabda Nabi SAW bahawa ianya adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, ianya adalah suratul mulk yang perlu dibaca setiap malam. Apakah kelebihan yang ada pada hadis ini? Akan diberi syafaat sehingga diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah, ini kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata penulis buku, maka itu kelebihan pertama, diberi syafaat hingga diampunkan. Kelebihan yang kedua, kata penulis buku, surah ini juga akan menjadi pelindung daripada seksa atau azab kubur. Malah, jika surah ini dibaca pada setiap malam, maka akan menghindarkan pembacanya daripada seksa kubur. Tadi, kelebihan yang pertama diampunkan. Kelebihan yang kedua dijauhkan daripada siksaan kubur, daripada kedahsyatan kubur. Allahu Akbar. Nak ambil masa tak lama pun. Ambil masa tak lama pun untuk membacanya. Bahkan kalaulah ada orang yang dah biasa baca setiap malam, sedar tak sedar sebenarnya dah hafal lah. Pada waktu tu sedar tak sedar dah hafal lah akan surah tersebut. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Salathiyah binti Napia, terima kasih, jazakillahu khairah. Maka dibawakan hadis yang lain, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa membaca suratul Mulk pada setiap malam, maka untuk dapat kelebihan ni, dia bukan baca on off, tapi baca setiap malam. Kan setiap daripada kita ada phone, setiap daripada kita ada jam, yang mana sekarang ni phone pun dah canggih, jam pun dah canggih, boleh set timer. Maka set timer. Kalau katakanlah tidur pukul 10 ataupun pukul 11, setengah jam sebelum tidur, maka dah datang timer dah. Pada waktu itu baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Kalaulah contohnya baca lepas isyak terlalu awal ataupun mungkin tak sempat, maka set timer sebelum tidur pada waktu itu untuk baca. Sebab kelebihan ini akan dapat bila seseorang itu baca setiap malam. Maka daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud, maka barang siapa membaca suratul Mulk pada setiap malam dengan istiqamah, Allah akan menghindarkannya dari seksa kubur dengan sebab surah ini. Dan ianya adalah pada waktu itu tawaran yang sangat-sangat berbaloi. Kita dah baca tentang seksa kubur bagaimana. Kita telah baca hadis-hadis tentang dahsyatnya kubur, tentang pada waktu itu betapa ngerinya situasi yang berada di dalam kubur. Tapi kalaulah seseorang itu dia baca setiap malam surah Al-Mulk dengan istiqamah, Allah selamatkan dia daripada siksa kubur. Mungkin ada yang kata macam senang je amalan dia. Tak senang. Baca sekali senang, baca seminggu senang, tapi pada waktu itu nak istiqamah berterusan, itu payah. Amalan-amalan yang kecil, yang biasa, nampak mudah kalau buat sekali, tapi pada waktu itu nak istiqamah setiap hari, di situ ujian dan cabaran dia. Kadang-kala mata mengantuklah, kadang-kala pada waktu itu tak sempatlah, kadang-kala pada waktu itu ada pelbagai urusanlah. Tapi sebenarnya apabila kita mengutamakan apa yang utama, maka akhir sekali dia akan mudah dan akhirnya mungkin menjadi sebati dengan kita amalan tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang baca setiap malam, Allah akan menghindarkannya daripada siksa kubur dengan sebab surah tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, pada masa Nabi SAW, kami menamakan surah ini dengan nama Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Al-Mani'ah memberi maksud pada waktu itu penghalang ataupun pelindung. Kenapa dipanggil Al-Mani'ah? Kerana ianya memberi pelindungan daripada api neraka, daripada siksa kubur. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ianya adalah surah yang ada dalam Al-Quran, yang jika dibaca setiap malam, maka pembacanya pasti akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Tapi sebenarnya dapat selamat daripada siksa kubur pun, pada waktu itu dah ganjaran besar.
Kalaulah kita boleh tahu betapa dahsyatnya siksa kubur, betapa dahsyatnya pukulan malaikat, betapa dahsyatnya pada waktu itu ular dan kalajengking yang akan dilepaskan, betapa dahsyatnya pada waktu itu himpitan kubur. Dia ada himpitan yang baik, ada himpitan yang pada waktu itu sebagai siksaan. Kalaulah kita boleh tahu semua tersebut, nescaya ini adalah tawaran yang sangat berbaloi. Baca surah Al-Mulk setiap malam akan selamat daripada siksaan kubur. Masya Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu sebar luas, bantu untuk share, bantu untuk kongsi. Panggil Umi sini. Okey, maka ini adalah hadis riwayat Nasa'i. Bahkan apa kata Abdullah bin Mas'ud, jika dibaca setiap malam, maka pembacanya akan mendapatkan banyak kebaikan, banyak kebaikan. Kalaulah baca setiap malam, dia bukan sekadar selamat daripada siksa kubur, akan dapat banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Pahala pun dapat. Setiap satu huruf pada waktu itu dilipat gandakan menjadi 10 kali hasanah untuk setiap satu huruf. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian penulis bawakan sebuah kisah yang mana kita biasa dengar, sebuah kisah yang menarik. Sebuah kisah yang menarik. Maka ini dari riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya minta izin untuk minum sekejap. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, muka surat 156, berkongsi kepada kita satu cerita tentang orang yang mengamalkan suratul Mulk ketika mana hidup. Waktu hidup dia suka mengamalkan surah Al-Mulk. Maka surah ini memberi pertolongan kepadanya setelah dia meninggal dunia. Maka ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membina kemah di atas sebuah kubur. Dalam setengah riwayat menyebut berhampiran dengan kubur, tanpa menyangka itu adalah kubur. Mereka tak tahu yang di situ adalah tanah perkuburan, yang di situ ada kubur manusia yang dikebumikan. Mereka tak tahu. Maka mereka pun buat kemah situ. Istilah zaman kita camping, camping. Tapi tak adalah orang pergi camping dekat kubur. Jadi kadang-kadang bagus juga camping kat kubur bagi peringatan supaya ingat kematian. Sebab itu amalan yang Nabi SAW suruh untuk kita buat dalam menyempurnakan hak orang Islam sebenarnya sangat baik. Hantar jenazah sampai ke perkuburan, ittiba'ul janaiz. Kemudian bila dia sakit, ziarah dia, iyadatul marid. Ini semuanya adalah nak mengingatkan kepada kita tentang hakikat dan realiti kehidupan. Lagi-lagi kalaulah seseorang tu kita nampak yang jenis berkhidmat mandikan jenazah, berapa banyak peringatan yang dapat. Ataupun membawa van jenazah, berapa banyak peringatan yang dapat. Saya ada kenal beberapa orang yang mana apabila berkhidmat membawa van jenazah, maka berubah pada waktu itu kehidupan dia. Daripada mungkin sebelum ini tidak menjaga solat, kepada menjaga solat. Daripada sebelum ini tidak menghargai kehidupan, kepada menghargai kehidupan, dan lain-lain. Maka jom kita lihat kisah daripada Abdullah bin Abbas ini. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, mereka pun telah bina kemah pada kubur dan mereka tak tahu di situ ada kubur pada sahabat ini. Maka didapati bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada suara seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat pada waktu malam. Dengar ada orang baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai khatam. Ketika mana pada waktu malam. Maka bila mereka dalam perjalanan balik dan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu mereka berkata dengan Nabi yang mereka mendengar ada orang membaca surah Al-Mulk daripada kubur yang mereka tidak tahu di situ ada kubur. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
inni darabtu khibai ala qabrin, sesungguhnya daku telah memasang kemah di atas kubur. Wa ana la ahsibu annahu qabrun, dan kami tak tahu, daku tidak tahu di situ sebenarnya adalah kubur, wahai utusan Allah. Maka pada kami telah mendengar ada suara seseorang yang membaca suratul Kahfi, suratul Mulk, hatta khatamaha, sehingga khatam. Dia baca surah Mulk sampai khatam. Maka Nabi SAW akhirnya bersabda bila Nabi dengar kisah ini, sabda Nabi, hiyal mani'ah, kerana surah Al-Mulk adalah surah yang menjadi penghalang, pelindung. Al-mani'ah, pelindung. Pelindung daripada apa? Pelindung daripada siksaan kubur, pelindung daripada kemurkaan Allah, pelindung daripada pada waktu itu maksiat-maksiat dan perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan sabda Nabi SAW, hiyal munjiyah, ianya juga adalah surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Dan apakah dia selamatkan manusia daripada siksaan kubur. Maka orang ni waktu hidup dia baca, ketika mana dah meninggal dunia pun pada waktu itu masih lagi kedengaran suara membacanya. Allahu Akbar. Ini adalah kelebihan surah Al-Mulk yang wajar untuk kita istiqamahkan. Dan tak lama pun baca, 10 minit. Kecuali lah kalau kita baca dengan perlahan, maka pada waktu itu mungkin mengambil masa lama sedikit. Tapi dia perlahan mula-mula je. Bila dah baca sebulan, 2 bulan, lama-lama dah lancar. Sebab diulang benda yang sama setiap hari. Maka ini adalah surah Al-Mulk, surah yang pada waktu itu Nabi panggil sebagai Al-Mani'ah, surah yang pada waktu itu menghalang daripada maksiat dan perkara yang tidak baik, dan Al-Munjiyah, penyelamat daripada siksaan kubur. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu tadi kita dengar dua perkataan, Al-Mani'ah, pelindung, dan Al-Munjiyah, penyelamat. Maka apakah maksud daripada dua perkataan yang ada dalam hadis ini? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi. Ya Atiyah, kenapa? Okey. Maka berkata Syekh Al-Mubarak Furi ketika mana memberi penjelasan tentang hadis ini, maka beliau berkata, kata para ulama, Al-Mani'ah bermaksud adalah penghalang. Penghalang. Maka surah ini sebenarnya menghalang daripada azab kubur atau menghalang daripada maksiat-maksiat yang mengakibatkan terjadinya azab kubur. Maka orang yang baca surah Al-Mulk, satu, dia akan menghalang. Menghalang apa? Menghalang daripada azab kubur, satu. Ataupun dia menghalang orang yang membacanya daripada buat amalan, perbuatan, perkara yang Allah tak suka, yang dengan sebab itu menjadi terjadinya azab kubur. Maka ini adalah surah Al-Mani'ah, sabda Nabi, penghalang dan pada waktu itu pelindung. Kemudian dalam hadis juga ada menyebut tentang Al-Munjiyah. Maka kata Syekh Al-Mubarak Furi rahimahullah, Al-Munjiyah pula adalah pada waktu itu penegasan terhadap kalimah mani'ah. Maknanya lebih kurang sama, diulang 2 kali. Yang mana surah ini adalah surah yang menyelamatkan manusia daripada siksaan kubur, daripada perkara yang Allah murka. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kemudian pada muka surat 100 tadi daripada kitab Tuhfatul Ahwazi, muka surat yang ke-157 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW tidak akan tidur kecuali apabila Nabi telah membaca 2 surah, iaitu suratul Sajdah dan surah Al-Mulk. Ada penambahan surah. Tapi kalaulah kita tak mampu nak baca surah As-Sajdah, Al-Mulk jangan ditinggalkan. Maka Nabi SAW ada banyak lagi surah-surah lain yang Nabi baca. Ada riwayat menyebut tentang surah Ad-Dukhan, ada riwayat menyebut tentang surah yang lain. Tapi dalam riwayat ini menukilkan bahawa Nabi SAW sentiasa membaca 2 surah ini, Al-Mulk dan As-Sajdah. Yang mana ini pun amalan yang kalau kita mampu buat adalah sangat-sangat afdal dan pada waktu itu sangat-sangat baik. Kata penulis, engkau lihat betapa sayangnya Nabi SAW kepada kita.
Nabi mahukan umatnya membaca Al-Quran sebelum tidur. Bangun-bangun pagi, antara yang kita digalakkan untuk baca adalah penghujung surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard, lebih kurang 1 muka setengah, yang mana Nabi akan baca ketika mana melihat ke tingkap, melihat keluar, yang ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka bangun tidur, mula dengan Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard, sampailah pengakhiran surah Ali Imran. Sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Maka dimulakan hari dan ditutupkan malam pada waktu itu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita beroleh syafaat Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata penulis buku, Nabi SAW mahukan umatnya membaca Al-Quran sebelum tidur. Biarlah bacaan Al-Quran yang menutup kehidupan kita pada hari tersebut sebelum kita memejamkan mata. Sekiranya kita sudah tidak dapat bangun pada keesokan harinya kerana telah dijemput pergi daripada dunia ini, sekurang-kurangnya kita telah mengakhiri kehidupan kita dengan satu ibadah yang sangat baik, iaitu membaca Al-Quran. Maka kata penulis, kalaulah pada waktu itu kita dapat istiqamahkan, mudah-mudahan kalaulah hidup, maka kehidupan yang baik. Kalaulah meninggal dunia, maka menjadi surah Al-Mulk, Al-Quran adalah penutup riwayat dan pengakhiran riwayat hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata penulis, masihkah engkau ingat lagi akan syafaat Al-Quran yang telah engkau baca? Bagaimana begitu banyak syafaat yang bakal diperolehi ketika mana membaca Al-Quran. Termasuklah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk pun pada waktu itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Maka jangan kita tinggalkan. Sunnah yang sebenarnya mengambil masa yang sangat sekejap. Ini adalah antara amalan yang kecil, pahala yang sangat-sangat berlipat kali ganda. Amalan kecil je, baca surah Al-Mulk, tapi ganjaran dia, balasan dia berlipat-lipat kali ganda. Kata penulis, Nabi SAW ingin memberi motivasi kepada kita semua. Biarlah pengakhiran hari kita sebelum kita tidur adalah dengan membaca Al-Quran. Lalu kalaulah kita dah biasakan pengakhiran hidup kita, harian kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan bila kita berada pada hujung nyawa, maka itu pun bersama dengan Al-Quran. Sebab Nabi sebut, kama ta'ishun tamutun, macam mana kamu menjalani kehidupan, macam itulah pengakhiran kamu sewaktu kematian. Kalaulah waktu hidup sentiasa dengan Al-Quran, maka itulah keadaan pada penghujung hidup. Dan bagaimana kita mati, begitulah keadaan kita ketika mana dibangkitkan kelak. Wa kama tamutun tuhsyarun, sabda Nabi SAW. Maka kata penulis buku, biarlah pengakhiran hari kita sebelum kita tidur dengan membaca Al-Quran. Tidak ada seorang pun daripada kita semua yang boleh memberikan jaminan bahawa kita akan bangun kembali selepas tidur. Ada orang kata, tak apalah nanti esok baca, malam ni mengantuk. Cuba bayangkan kalau itu adalah malam terakhir kita. Bila tidur tak bangun-bangun. Kita banyak sangat mendengar ada orang pada waktu itu bila tidur dah tak bangun. Banyak kita dengar. Dan saya pun pernah beberapa jemaah begitu. Tidur tak bangun. Lalu kalaulah kita kata tak apalah, tangguhlah, esoklah baca surah Al-Mulk, dan mana tahu itu adalah malam yang terakhir, tidakkah rugi kita? Adakah kita tidak merasa rugi pada waktu itu? Maka sebab itu Nabi SAW pada waktu itu suruh untuk melazimkan diri dengan membaca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur. Kata penulis, bukankah kamu mahu mengakhiri kehidupan dengan ibadah dan membaca Al-Quran? Lalu kalaulah kita nak pengakhiran hidup kita Al-Quran, maka pengakhiran hari kita, permulaan ini, malam kita adalah dengan Al-Quran. Kalaulah itu kita boleh buat, insya-Allah pengakhiran usia dengan Al-Quran akan menjadi mudah. Kata penulis, engkau mahukan Al-Mulk menjadi pelindung di dalam kubur. Bagaimana engkau sendiri tahu apa yang perlu engkau lakukan
sekiranya engkau perlukan bantuan ia nanti. Kita dah tahu dah kelebihan dia, Nabi dah sebut. Kalaulah ingin surah Al-Mulk sebagai penjaga, maka bacalah ia. Kalaulah ingin pada waktu itu surah Al-Mulk sebagai penyelamat ataupun munjiah pada waktu itu yang menyelamatkan, maka pada waktu itu bacalah surah Al-Mulk. Kata penulis buku, bacalah ia, lazimilah ia pada setiap malam. Setiap malam kita nak kena baca. Tak lama pun sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita scroll pada waktu itu WhatsApp, message, Facebook, itu pun kadang-kadang mengambil masa lebih lama daripada waktu yang diperlukan untuk membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan surah Al-Mulk menjadi pelindung engkau di alam kubur nanti. Melainkan jika engkau tidak mengharapkan pertolongan daripadanya, jika engkau tidak perlukan pertolongannya, maka lupakanlah. Lalu sebenarnya ini adalah mafhum mukhalif. Ada orang dia kata tak nak baca lah, tak ada masa. Okey, tak mengapa. Kalaulah tak nakkan pertolongan surah Al-Mulk, kalaulah pada waktu itu tak nak bantuan dalam kubur daripada surah Al-Mulk, tak apa, tak payah baca. Maka sebenarnya kita perlukan bantuan dalam kubur. Sebenarnya kita sangat-sangat perlu untuk membacanya. Tapi ingat, jika ia tidak mampu membantu engkau nanti, maka janganlah engkau salahkan sesiapa, melainkan diri engkau sendiri. Aku memperingatkan engkau berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Sesungguhnya suratul Mulk itu melepaskan pada pengamalnya daripada azab. Ia akan bersoal jawab pada hari kiamat di hadapan Allah. Dia macam peguam lah surah Al-Mulk. Allah tanya soalan, surah Al-Mulk yang jawab. Allah tanya soalan, surah Al-Mulk yang jawab. Di alam kubur dia bantu kita. Ketika mana berhadapan dengan Allah, sewaktu hisab pun pada waktu itu dia akan bantu kita. Maka kerana menuntut kelepasan mereka yang mengamalkannya daripada azab api neraka, maka dia yang pada waktu itu minta, Ya Allah bebaskan dia, dia baca aku setiap malam. Ya Allah jangan seksa dia, bebaskan dia, kerana dia telah bersama dengan aku setiap malam. Maka kita nampak kelebihan Al-Mulk, dia akan minta kepada Allah sehingga Allah ampunkan. Kelebihan surah Al-Mulk pada waktu itu menyelamatkan daripada azab dan siksa kubur dan api neraka. Dan kelebihan Al-Mulk juga pada waktu itu akan menjadikan kita pada waktu itu ada peguam ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadikan sebagai amalan. Insya-Allah esok kita akan sambung tentang tajuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen FB. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.